Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang kepada para CBO yang kami cintai dan kami kasihi. Kami berterima kasih kerana anda dalam waktu kita menunaikan puasa pada bulan Ramadan ini bagi yang beragama Islam. Kita masih lagi mempunyai masa juga untuk menuntut dan menimba ilmu. Bagi rakan yang bukan beragama Islam, saya rasa pada ketika ini juga kita juga tahu bahawa apabila kita berpuasa ataupun berpuasa itu adalah satu cara bagaimana kita untuk mendetoksifikasi secara perubatan. Jadi ini satu perubahan yang amat bagus untuk diri kita, dan pada malam ini kita mahukan satu program yang simple, kalau boleh kita buat secara santai-santai, dan juga persoalan-persoalan yang selalunya ditanya oleh kita daripada anda, daripada CBSPO, daripada downline dalam jaringan anda. Jadi pada hari ini izinkan saya sedikit berkongsi apakah topik pada hari ini, ulang sebagai perkongsian kita. Perbincangan kita pada hari ini adalah perbincangan saranan produk kesihatan CNI. Jadi untuk anda semua mungkin ini sebagai ulang kaji bagi anda yang belum pernah mengikuti penyertaan sesi kelas-kelas yang bercerita tentang saranan produk. Okay, ini adalah permulaan dan pastinya juga dapat membantu untuk mengurangkan anda rasa kekeliruan dan sebagainya. Okay, jadi perbincangan sarangan produk CNI pada malam ini. Pertama sekali kita akan mengupas makanan kesihatan CNI. Ya, adakah dia ubat? Jadi ianya bukan ubat. Itu pasti anda tahu bahawa ianya bukan ubat, tetapi apakah dia? Itu satu. Kemudian kita juga akan mengupas bagaimana untuk sarankan makanan kesihatan CNI. Ya, jadinya anda pastinya tahu bahawa sebagai kita sebagai usahawan CNI, kita juga ada mempunyai peluang untuk memperkenalkan produk-produk makanan kesihatan. Ya, kalau sebagai bisnes makanan kesihatan, produk makanan kesihatan mempunyai BV yang tinggi, boleh membantu dalam peluang kita. Tetapi itu sebagai bisnesnya. Tetapi secara pembantuan kepada masyarakat, sebenarnya produk-produk kita berkualiti dan boleh membantu mereka rakan-rakan ataupun customer-customer anda. So ketiga, jadi untuk kenali, jadi mana kita pada hari ini untuk kenali produk-produk makanan kesihatan CNI, tetapi mungkin tidak dapat kita buat sekali, maknanya keseluruhan kerana masa yang suntuk. Jadi kita ambil yang penting-penting dan ini akan kita kupas secara ringkas. Dan ketika ini, apabila kita buat topik kenali makanan kesihatan CNI, kita nak berinteraksi dengan anda. Jadinya ketika ini nanti kita akan buka juga pertanyaan untuk anda tuliskan jugalah. Jadinya kalau anda rasa okey, kita ada tekankan tentang satu produk, jadi anda rasa produk ini untuk apa, anda boleh type. Jadi kita akan kupas bersama. Dan terakhirnya adalah bila waktu yang sesuai untuk mengambil makanan kesihatan. Ini selalu juga orang bertanya, nak makan produk ni sebelum makan ke, selepas makan ke? Jadi ini selalunya, nak makan belah pagi ke, nak makan belah petang ke, nak makan belah malam. Jadinya ini antara 4 topik yang kita akan perbincangkan pada malam ini. Jadi untuk itu, sebagai peringatan mesra, biasanya kita di dalam Zoom, kelas secara online ini, pastikan anda ketika kita izinkan speaker untuk berkongsi, kita pastikan video dibuka, mikrofon ditutup. Dan bagi anda yang belum ada nama, rename nama anda tidak seperti nama yang anda yang sebenarnya, anda boleh tulis, tukarkan nama anda, ataupun kalau tidak tahu pun anda boleh typekan nama anda. Jadinya para co-host akan dapat tahu dan kita akan tukarkan nama anda kepada nama sebenar. Okay, mungkin ada tulis iPhone lah, Huawei lah dan sebagainya. Lagi bagus untuk kita mesra-mesra bersama. Okey, ketiga, sepanjang sesi pelajaran ini, kita boleh soalkan di dalam ruangan chat supaya nanti bila masa kita break, nanti kita pihak speaker akan membuka ruangan chat untuk membaca. Jadi kita boleh menjawab bersama-sama. Okey, jadi adakah anda sudah bersedia? Okey, sekiranya sudah bersedia, saya mohon semangat anda. Kita ini baru satu hari berpuasa bagi kami yang ramai yang berpuasa ini. Semangat masih ada. Kita punya kekuatan dalaman masih ada. Jadinya inilah dia perbincangan. Jadi topik pertama. Okay. Makanan kesihatan CNI bukan ubat. Tetapi
Okey. Sebenarnya ramai daripada even daripada usahawan-usahawan bila cerita dengan saya bertanya, "Oh, saya dah makan ubat CNI." Jadinya mungkin juga customer anda akan cakap, "Kami dah makan ubat CNI." Makan ubat CNI. Tetapi sebenarnya CNI, makanan kesihatan CNI bukannya ubat, ya. Jadinya kalau orang tu cakap ubat, pastinya kita nak cakap, dia kata CNI punya produk bukan ubat, mungkin dia akan rasa tidak begitu selesa bila kita memperbetulkan. So saya cakap kita boleh bertanya, produk mana yang anda makan tu? Sebab ramai orang, customer kita bila dia cakap ubat tu, dia ingat CNI jual satu ubat je. Maksudnya katakanlah enzim. Dia ingat satu ubat je, enzim. Kerana yang memperkenalkan kepada mereka itu adalah seorang yang memperkenalkan hanya menekankan tentang satu produk makanan kesihatan. Jadi ini kita boleh tanya. Mungkin dia kata, yang kotak warna hijau tu, yang warna sticknya yang ada serbuk. Jadinya kita boleh tahu antaranya. Jadi kita andaikan mungkin yang warna hijau tu enzim ke, life enzyme ke, ataupun LAF ke, ataupun organik. Jadinya ini antaranya, itu produk makanan kesihatan CNI. Itu namanya LAF. Jadinya, dan kita terang tu, itu enzim. Jadi kita tidak rasa mengguris perasaannya bila kata, ini bukan ubat. Ya, alright. Saya tahu dalam CNI ada 2 ubat yang kita kata boleh kita katakan ubat, iaitu ubat gigi, Wins, dengan ubat komor, Wins mouthwash. Itu betul tak? Selalu kita cakap ubat gigi, ya. Alright. So saja sebagai gurau. Okay, jadinya ini saya nak perkenalkan kepada anda perkataan ataupun jenama makanan kesihatan CNI, iaitu Well3. Okey. Sebelum kita nak tahu tentang apa itu ubat dan juga kenapa makanan kesihatan itu bukan ubat, makanan kesihatan CNI bukan ubat. Jadi saya kupaskan sedikit apa perbezaan di antara ubat dan juga makanan kesihatan Well3 CNI. Pertama, bila kita cerita tentang ubat, selalunya ubat ni dia memberikan, masuk-masuklah ubat sama ada makut dalam bentuk pil dan sebagainya, dia memberikan badan bahan asing untuk melawan penyakit. Okay, sekarang baru-baru ini pun anda tahu kan tentang vaksin kan. Jadi ini ubat adalah bahan asing yang dimasukkan dalam badan, sama ada dalam makanan, dalam masuk dalam mulut dan sebagainya. Ya. Okay. Untuk makanan kesihatan, ia adalah jenis makanan dalam bentuk makanan, is food, ya, untuk diberikan makanan kepada badan kita supaya badan menjadi lebih kuat untuk melawan penyakit. So dia bukan bahan asing, ya. So dia bukan bahan kimia dan sebagainya. Ini makanan, is food, maknanya ianya memang secara semula jadi. Okay. Kedua, fokus kepada simptom. Selalu ubat-ubat dia akan cakap bila kita itu dia akan tanya, sakit kepala, ni ubatnya. Sakit ni, ni ubatnya. Untuk makanan kesihatan kita akan fokus kepada sebab. Adakah sakit kepala ni sebabkan darah tidak lancar dan sebagainya. Jadinya daripada situ kita akan memperbaiki dalam sistem dalaman yang berkaitan dengan sakit kepala, darah tidak lancar, ini sistem pengaliran darah. Jadi kita memperbetulkan di dalam sistem kita, dalam sistem pengaliran darah itu dapat untuk membantu mencairkan darah dan sebagainya. Jadi pergi kepada punca. So beza untuk satu target kepada simptom, tandanya, dan untuk makanan kesihatan akan pergi kepada punca. Jadi, ketiga, menggunakan konsep menindas ataupun maksa. Saya tidak menafikan ubat-ubatan kerana fungsi ubat-ubatan memang diperlukan. Jadinya pada orang yang sudah berpenyakit. Jadinya contohnya bagi orang yang mempunyai kulit yang gatal, selalunya akan kasih ubat namakan antihistamin untuk menindaskan histamin itu untuk keluar daripada badan, untuk hormon itu keluar. Jadinya dia tindas. Ada pula yang memaksa, maksudnya contohnya ubat tekanan darah tinggi, dia mengembangkan, memaksa untuk darah, orang kata saluran darah itu membesar. Jadi dia memaksa. Selalunya kesannya cepat. Jadinya cepat, anda akan rasa lebih benda akan dapat baik dengan secara segera. Tapi sementara kadang-kadang, ya. Jadi tetapi kalau kita lihat tentang makanan kesihatan, dia merawat secara semula jadi. So kalau anda tahu bahawa kita punya produk makanan kesihatan CNI ini bukan ubat, pastinya dianya semula jadi dan pastinya untuk rawatan secara dalaman mengambil masa yang panjang, ya, secara naturally. Jadinya kita akan
berunsur baik dengan cara kita memberi makanan-makanan yang bagus untuk kesihatan badan kita supaya badan kita naik. Okey. Terakhirnya adalah untuk ubat-ubatan perlu mendapat preskripsi. Jadinya preskripsi pakar. Kadang-kadang dapat terutamanya daripada doktor. Kadang pun sekarang ada ahli farmasi yang boleh kasih preskripsi ini. Okey. Untuk makanan kesihatan, okey, siapalah pakar? Anda adalah pakar. Ya, kerana kita tidak perlukan preskripsi yang betul-betul. Jadi kerana ianya adalah makanan kesihatan. Siapa-siapa boleh menjadi pakar untuk memperkenalkan makanan kesihatan sekiranya anda mengetahui tentang maklumat tentang produk tersebut. So, nampak perbezaan antara ubat dan juga makanan kesihatan. So now, okay, bila kita cerita pasal ubat ya, ini adalah satu daripada jenis rawatan atau jenis perubatan, medicine, di mana ianya dalam perubatan berkonsepkan alopati. Ya, jadinya doktor yang selalunya yang akan ini, di mana ya, untuk medical doctor yang mempunyai sarjana dalam MBBS contohnya. Okey, sebenarnya selain daripada medicine, perubatan ini, ada complementary alternative medicine. Kita panggil CAM. Di dalam complementary alternative medicine banyak rawatan secara alternatif, ya. Perubatan secara alternatif. Contoh akupunktur, aromaterapi, ayurveda. Okey, kalau anda nampak memang panjang, adakan terapi hidro, terapi seraman, terapi warna, ada homopati. Okey, di manakah CNI, produk makanan kesihatan? Produk makanan kesihatan adalah kategori naturoterapi. Anda nampak warna kuning tu? Yes, itulah di dalam kita punya rawatan ataupun menggunakan perkongsian. Apakah naturoterapi? Tetapi bukan saja hanya naturoterapi. Produk makanan kesihatan CNI adalah berfungsi kepada berlandaskan di dalam activated naturoterapi. Okey, mari kita kupas. Sebenarnya activated naturoterapi adalah perubatan alternatif kaedah penyembuhan secara semula jadi. Itu anda sudah tahu. Kerana kita tahu pun badan manusia ni adalah doktor yang terbaik. Okay, kalau kita pergi ke klinik dan sebagainya, doktor akan bertanya dengan kita pelbagai soalan yang berkaitan dengan masalah kita. Kenapa? Badan kita yang beri signal, ya, yang tahu tentang ini. So jadinya badan maksud adalah doktor yang terbaik. Dan jika kita memberikan pemakanan yang betul, badan manusia dapat berfungsi dengan tahap optimal. Dan kita dapat mencapai kesihatan yang kita kendaki jika badan kita itu dirawat secara memberikan pemakanan yang betul. So activated naturotherapy adalah satu pendekatan kesihatan semula jadi, menggunakan makanan semula jadi untuk aktifkan kuasa penyembuhan dalaman dan untuk aktifkan kekuatan dalaman. So inilah activated naturotherapy yang kita gunakan tadi, bahawa produk makanan kesihatan bukan ubat tetapi berlandaskan dalam complementary alternative medicine di dalam konsep activated naturotherapy. So okey, sedikit kupasan untuk anda. Dan okey, di dalam Wealth ini, activated naturotherapy, anda akan selalu dengar upline anda cakap. Ada 4 benda yang perlu kita buat. Yes, ini adalah 4 langkah bertindak untuk aktifkan kekuatan dalaman kita. Pertama, kalau kita nak aktifkan kekuatan dalaman, kita kena bersihkan, cuci, keluarkan apa yang tak bagus. Jadi apa yang sebelum ni pun ada, kita berbual dengan Dr. Hasani baru lepas ini bahawa kita perlu untuk kekal detox untuk mengeluarkan kekeluhan. Dalam puasa kita boleh membantu dalam untuk detox ini, mengeluarkan toksin yang sebabkan kecelaruan badan. Okay. Kedua, untuk pulihara. Selepas kita sudah bersihkan badan kita, kita nampak yang perlu kita repair. Kita panggil pulihara. Untuk baik pulih dan kawal atur sistem dalaman untuk menjadi kepada keadaan yang normal. Okey. Kemudian langkah ketiga adalah untuk membina. So, menghasilkan sel baru untuk regenerate sel dan lahirkan kembali badan yang sihat. Dan 4, apabila badan kita sihat, pastinya kita nak protect badan kita untuk lindungi. Jadinya kita mau tingkatkan sistem imunisasi kita untuk mengaktifkan daya ketahanan badan kita. So ini adalah 4 langkah activated naturotherapy yang anda sentiasa juga kami sarankan untuk fahamkan, kerana inilah
sebenarnya landasan yang anda gunakan untuk memperkenalkan produk makanan kesihatan CNI Well3. Alright. So jadi now soalan yang seterusnya adalah tentang bolehkah ubat dan makanan kesihatan CNI diambil pada waktu yang sama? Boleh tidak? Okay, jadi ini jawapan dia. Okay, sebabnya rata-rata lah majority of orang dewasa di dalam Malaysia ini mempunyai yang kalau dicek, okay, dia ada mempunyai masalah kesihatan. Contohnya kolesterol yang paling tinggi. Okay, kemudian mungkin juga ada mempunyai tekanan darah tinggi. Ketiga, mempunyai gula darah yang tinggi iaitu diabetes. Jadi rata-rata lah kebanyakan daripada keluarga kita, mungkin orang yang kita sayang, mempunyai masalah di mana mereka ambil ubat-ubatan. Okey, sekiranya anda sudah ambil ubat-ubatan, saya tidak menyarankan anda stop ubat. Kita tak tahu permasalahan anda ataupun orang yang anda sayang itu dalam tahap mana. Tetapi dalam masa yang sama, come let us discuss. Okay, pertama sekali, sekiranya orang itu ambil ubat, kemudian dia ambil makanan kesihatan CNI, boleh, kerana dia tidak akan mengganggu fungsi ubat. So jadinya tidak akan berlaku, ya, tak ada kecelaruan di situ. Kedua, dia juga tidak akan menimbulkan sebarang kesan negatif. Jadinya untuk ubat ataupun makanan kesihatan CNI ini diambil pada waktu yang sama. Okay, dan masa yang sama. Ketiga, sebenarnya bagi orang yang mengambil ubat, ya, kita tahu bahawa ada kebanyakan daripada ubat yang diambil dalam keadaan yang kena bahagian kimia, dalam bentuk kimia, ya, dan perlu, ada boleh menyebabkan selepas ubat-ubatan tu telah diguna pakai di dalam badan kita, dia ada mengeluarkan sisa-sisanya, dan sisa-sisa ini akan tertinggal di dalam badan kita. Okay? Jadinya makanan kesihatan CNI ada sifat membantu untuk menguraikan sisa-sisa ubat ini yang boleh membebankan terutamanya di dalam hati kita. Jadinya kita akan mencari atau memperkenalkan produk-produk yang ada fungsi detoksifikasi. Ya, baru-baru ini minggu lepas Dr. Hassani kita berkongsi dengan beliau di dalam FB Live memberitahukan apa produk yang bagus untuk detox, ya. Jadi produk-produk yang bagus untuk detox adalah produk-produk yang boleh anda makan bersama dengan sekiranya anda mengambil ubat-ubat daripada hospital dan sebagainya. Okey, yang keempat, apa anda perlukan? Hanya jarakkan pengambilan di antara ubat dan makanan kesihatan CNI. Ya, jarakkan. Ada yang jarak 2 jam, ya, ada yang jarakkan 1 jam. Okay. Jadinya saya sarankan supaya tidak diambilkan bersama sebab kita tak tahu dia punya reaksi dan sebagainya. Sebagai simple je lah untuk jarakkan sahaja. Okey, sudah tahu? Ini adalah topik yang pertama tentang ubat dan juga makanan kesihatan CNI, dan sebagai satu dalam complementary alternative medicine kita menggunakan konsep activated natural therapy. Alright. So soalan kedua, bagaimana untuk sarankan produk makanan kesihatan CNI? Okay. Jadinya pertama yang saya selalu bila anda sebagai usahawan CNI, ramai daripada anda juga ada yang menggunakan alat PKP ataupun kita panggil health screening quantum. Di situ boleh juga kita boleh linkkan untuk menyarankan menggunakan mesin itu untuk menyarankan produk CNI. Apa-apa pun, ya, yang penting pertama sekali sekiranya anda menggunakan mesin tersebut atau menggunakan cara anda bertanya, yang pertama anda perlu listen. Jadinya anda perlu mendengar masalah dia, masalah pelanggan anda. Ya, seperti juga saya juga akan mendengar juga mungkin usahawan-usahawan yang datang ataupun type dalam chat private message saya untuk memberitahu tentang masalah, mungkin tentang mereka ataupun tentang customer mereka. Pertama, kita akan tahu, kita nak kena tanya, kita dengar dulu masalah, simptom dan apa yang dia perlukan. Kenapa? Tujuan kita supaya kita dapat benar-benar fahami apa yang mereka lalui. Itu penting. Itu supaya kita benar-benar fahami. Kedua, anda tahu ini adalah people business. Bisnes kita adalah people business. Walaupun anda buat offline ke, online ke, ini people business. Apabila anda mendengar, ini menunjukkan bahawa kita prihatin. Kita nak membina kepercayaan. To build trust between kita punya customer dengan kita.
Jadi daripada itu mereka akan yakin kepada kita, percaya kepada kita. Ini pertama listen. Okay. Number one, itu listen. Jadinya jangan tergopoh-gopoh kerana anda mungkin tak cukup masa dan sebagainya. Kalau anda tak cukup masa, anda kena itu, anda boleh beritahu pada nanti bila saya free, saya akan contact balik semula. Give them time untuk share. Okay, kedua, okay, probe ni maksudnya tanya soalan. Okay, lepas dia dah dengar dah itu, dan kemudian anda nak kena orang kata clarify untuk tahu, orang kata tu untuk mendapat kepastian. Pertama sekali, okay, orang tu ada tak ada penyakit? Penyakit apa yang dia ada? Okay. Bila saya ataupun bila anda yang buat PKP yang menggunakan mesin tersebut, ini pun adalah taktik apabila anda menggunakan PKP. Permulaan saja anda kena tanya dulu. Adakah orang itu mempunyai penyakit? Selalunya, ya, orang tidak kata dia ada penyakit. Okay. Jadi tak apa. Kalau ada penyakit, kita akan tanya juga. Kalau dia tak ada penyakit, betul benar-benar dia tak ada penyakit, okey, bagus. Okay. Ada tak, soalan kedua, ada tak sejarah keluarga yang mempunyai penyakit? Contohnya abah mungkin ada darah tinggi, mak pun ada. Kalau mak parents dah tidak ada pun, dan cakaplah kalau masa hidup dia ada tak penyakit? Sebab kita nak kaitkan, ya. Ketiga, okey, ada tak ambil ubat? Okay. Sometimes people ambil ubat because of dia rasa sakit-sakit, dia ambil painkiller, contohnya Panadol. Ya. Jadinya pun kita just jot down, kita put somewhere untuk dapatkan record. Kita juga nak tahu bahawa all this information kita gunakan apabila kita boleh servis mereka kembali. So juga ataupun mereka ada ambil herba-herba lain ataupun suplemen-suplemen lain. Kalau ada, tuliskan. Okay. Kemudian kita boleh juga tanya, ada tak rasa tidak selesa, rasa berat badan, rasa macam lenguh, sakit belakang. All these things adalah simptom. So this one also kita tanya. Kalau orang tu tak tahu apa makna rasa tak selesa, kita boleh kasih example. Ya, mungkin sakit, rasa tak kaki ada rasa sengal-sengal, lutut ada rasa. Kita tanya dia balik semula. Dan kalau ada, kita jot down. Okay. Dan selain daripada itu, kalau anda tidak berdepan dengan orang tersebut, customer tersebut, anda kena tahu umurnya, jantina dan berat badan. Kenapa? Kerana banyak penyakit akan berkaitan juga dengan kalau umur sudah meningkat, pastinya anda tahu permasalahan akan lebih ketara lagi. Jantina, lelaki dan perempuan, dia ada mempunyai permasalahan yang lebih berbeza di antara satu sama lain. Berat badan, anda tahulah, bila orang tu mempunyai berat badan yang berlebihan, dia punya risiko untuk penyakit akan lebih tinggi. So all these things you have to know. Okay. Selalunya antara yang saya akan nampak, berat badan bila orang tu dia kurang darah. Ini akan tahu. Kurang darah, dia punya berat badan akan dia punya selalunya kurang berat badan. Dan lepas tu muka dia pucat. Ini selalu antara orang yang mempunyai anemia. Kurang jadinya simptomnya boleh berkaitan dengan berat badan juga. Okay. Tujuan ni supaya tujuan kita bertanya soalan ni untuk diagnose, untuk dapatkan kepastian dan untuk kita nak sarankan juga, memberikan saranan produk. Okey, ketiga. Okay. Kedua, seterusnya, sekiranya orang tu ada mengambil makanan kesihatan CNI, kita kena make sure balik semula nama produk tersebut. Mungkin kita sudah pernah recommend, kita kena remember kita kasih orang tu produk apa. Dan so far berapa lama dia dah makan, and kita kena tanya cara dia makan dan dos yang dia makan. Kadang-kadang kita kata, puan kita ambil ni kakak, Kak Mah, kita ni makan 2, yang ni Kak Mah ni tak begitu sihat, kita makan 2. Tapi ni Kak Mah makan 1 stick aja, satu hari, lepas tu esok dah tak makan. Jadinya dos saranan ini pun kita bila ada permasalahan kita akan tanya supaya kita tahu sama ada mereka mengambil secara yang kita recommend kembali ataupun tidak. So itu. So tujuan dia untuk diagnose, untuk dapatkan kepastian supaya kita dapat memudahkan jawapan. So ini adalah step kedua, ya, untuk recommendkan produk. Satu tadi untuk dengar, kedua untuk tanya soalan. Dan ketiga, ini memang yang paling penting lah. Kita tak akan dapat kita recommend produk yang benar sekiranya kita tidak tahu produk makanan kesihatan CNI. Okey, jadinya kita nak tahu, kadang-kadang orang kata, macam mana nak recommend ni? Jadinya anak jangan pula rasa stres pula.
yang penting adalah anda tahu basic-basic pun dah boleh start, dan kemudian kita meminjam kekuatan, mungkin meminjam kekuatan upline kita, meminjam kekuatan rakan-rakan yang join di dalam sharing dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada grup WhatsApp, kita boleh tanya untuk bagaimana untuk membantu antara satu sama lain. So, nak tahu tentang produk, yang penting fungsi dia. Okay, nombor satu fungsi, kedua manfaat, okay, dan mungkin juga anda akan tanya untuk bagus untuk siapa, okay, dan terakhirnya ia akan berkaitan dengan saranan dos. Jadinya kalau saya dah tahu tentang produk ni, berapa banyak saya nak kasih orang tu. So ini adalah 4. Tujuan dia supaya kita dapat close gap, supaya anda dapat membantu menyelesaikan masalah berapa banyak nak kasih dekat customer anda, dan juga supaya anda dapat membuat satu jualan, do closing, sales closing, tetapi jualan yang beretika. Maksudnya yang betul-betul benar. Okey. Yang paling saya put a point here dekat sini, mungkin anda akan risau, orang ni upline ni cakap yang ini, orang ni cakap bila dia recommend produk, dia recommend produk yang lain. Don't worry about that. Okay, tidak perlu, jangan takut. Pertama, sebab produk kita bukan ubat. So bila you berikan, dia adalah makanan yang untuk membantu badan kita. So apa-apa dia akan bantu juga badan. Anda kasih noni jus pun dia akan membantu badan. Anda kasih produk enzim pun dia akan membantu badan. Jadinya apa-apa yang anda recommendkan akan membantu badan. Dan kedua, fungsi produk CNI adalah pelbagai. Maknanya kadang-kadang fungsi ini bertindih. So produk ni pun boleh bagus untuk ni, produk ini bagus untuk ni. Contohlah, saya beritahukan. Contohnya omega 3. Omega 3. Dia adalah kata tu kapsul daripada minyak ikan, ya, omega 3. Kita juga ada ginkgo. Okay. Kedua-dua ini bagus untuk melancarkan peredaran darah. Okay. So jadinya, okay, kedua-dua ini ada mempunyai antioksidan. Okay. Okay, apa lagi? Antara antioksidan ini. Tapi perbezaan di antara omega 3 dengan Roy Ginkgo ni memang untuk bagus untuk saluran darah. Ya. So anda nampak, orang ni recommend omega 3, orang ini akan recommend Ginkgo. Tapi tak ada masalah, dua-dua tak ada masalah pada saya. So dia mempunyai fungsi yang bertindih. Ya. Jadinya no worry about that. So now, jadi saya tidak ambil mau masa panjang kerana sesi ketiga ataupun topik ketiga, kenali produk CNI. Maka untuk topik ini sedikit kita minta untuk anda juga belajar bersama-sama kita. Nanti akan buatkan anda boleh kita akan buatkan satu produk dan anda mungkin akan jawab juga dalam chat room, chat box kita. Apa yang sesuai untuk siapa yang anda suka rekomenkan produk ini. Jadi untuk berkongsi tentang kenali produk makanan kesihatan, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput pakar pemakanan CNI, Dr. Zaidi Muhammad. Dipersilakan Dr. Zaidi. Okey, baik. Terima kasih Cik Fazlah. Okey, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua CBO yang meluangkan masa untuk bersama kita pada malam ini untuk kita kupas lebih lanjut dalam perbincangan saranan produk kesihatan Welltree CNI. Tadi Cik Mazlah dah kongsikan poin yang pertama, makanan kesihatan CNI bukan ubat dan bagaimana untuk sarankan makanan kesihatan CNI. Ada step-stepnya, kalau ikuti dengan baik pastinya akan memudahkan lagi untuk kita menyarankan. Dan tadi Cik Mazlah ada sentuh, penting untuk kita tahu, untuk kita kenal produk makanan kesihatan CNI. Dan pada malam ini, kita memilih beberapa produk untuk kita bicarakan. Di sini saya sediakan 10, daripada Neoganic sehingga kepada Royal Jelly Vita C. Kita nak tahu apa fungsi produk ni. Dan saya tahu anda semua CBO di luar sana pastinya ada juga pengalaman berkenaan dengan produk-produk ini. Dan saya minta kerjasama anda semua untuk kita sama-sama berbincang apakah fungsi dan manfaat
setiap produk yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada produk utama kita. Seperti background saya ni, Kekal Detox. Okey. Yang pertama adalah Well-Tree Neoganic. Okey. Well-Tree Neoganic ni sebenarnya apa? Dan digunakan untuk apa? Mungkin anda boleh kongsikan di ruangan chat. Okey. Untuk apa biasanya anda sarankan Well-Tree Neoganic ini kepada prospek ataupun customer anda? Untuk permasalahan apa? Mungkin boleh anda kongsikan di ruangan komen. Kita berbincang bersama, kita bertukar-tukar fikiran. Okey, bagaimana produk Neoganic dapat membantu untuk permasalahan apa? Okey, kita lihat di ruangan komen. Okey. Untuk apa biasanya Neoganic ni kita gunakan? Kita ada Petri, ada beberapa orang telah menjawab, berkongsi di ruangan komen. Melawaskan sistem penghadaman. Okey, daripada Petri. Kemudian Puan Latifah, membersihkan usus. Puan Litna Rasid, menurunkan berat badan. Menarik. Okey. Kebanyakannya berkenaan dengan sistem pencernaan, sembelit, detox, okey. Keperluan fiber daripada Puan Salina Idris, sebab kita tak makan sayur dan buah dengan betul. Itu satu perkongsian yang sangat menarik, sangat bagus juga. Okey. Ya, kebanyakannya berkaitan dengan sistem pencernaan kita. Betul, kerana sebenarnya okey, Neoganic ini adalah serat ataupun fiber. Okey, fiber yang terdiri daripada 4 sumber, okey, buah-buahan, sayur-sayuran, biji rin dan juga biji benih. Serat dan juga fiber inilah yang memberikan manfaat, seperti yang anda kongsikan di ruangan chat box, okey, berkenaan dengan sistem penghadaman. Tapi kita nak tahu sebenarnya Neoganic ini sebenarnya adalah bahan yang digunakan adalah organik, betul-betul organik yang memberikan nutrien 5 kali ganda, okey, berbanding dengan fiber yang di luar sana. Okey, kerana ia organik, nutriennya 5 kali ganda berbanding dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang kita makan setiap hari. Kemudian yang kedua, dia terdiri daripada serat tidak larut air dan juga larut air. Kedua-dua fungsi serat ini memberikan manfaat yang berbeza kepada tubuh badan kita. Okey, kalau serat tidak larut air, kalau tidak salah saya, okey, untuk saya kongsikan kepada anda semua, serat tidak larut air ini dia akan membantu dalam proses detox badan kita. Okey, jadi dia akan menyerap minyak yang berlebihan, kolesterol yang berlebihan, gula yang berlebihan kita makan, sehingga ia memberi manfaat, terutama kepada individu dengan permasalahan kecil manis, darah tinggi. Itu sangat memang menurut penelitian memang pengambilan fiber dan juga serat ini yang mencukupi setiap hari, dia dapat membantu mengawal permasalahan tersebut. Okey, kemudian serat larut air, itulah tadi yang saya katakan, dia dapat membantu dalam menyerap kolesterol dan juga gula yang berlebihan dalam badan kita, sehingga dia dapat mengawal. Kalau yang serat tidak larut air, saya betulkan kembali, dia berkaitan dengan detox. Dia melancarkan pembuangan dalam badan kita, pembuangan najis, sehingga dia melancarkan. Kemudian yang kedua, serat tidak larut air ini dia juga membantu dalam pergerakan otot usus kita. Jadi betul, manfaatnya adalah membantu pembersihan usus dan juga darah. Yang keempat, dia membantu dalam mengawal berat badan. Okey, mengawal berat badan ni bagaimana? Jika kita amalkan Neoganic ini sebelum makan, dia akan
memenuhkan kita punya perut, okey, sehingga kita tak makan secara berlebihan. Jadi dia secara tidak langsung dapat mengawal berat badan. Dan yang kelima, fungsinya yang paling penting adalah detox. Okey. Dan dalam bukan saja bulan puasa ini, tapi setiap hari kita akan detox. Jadi dengan pengambilan neoganik yang cukup setiap hari, kita dapat membantu badan kita untuk detox dengan lebih baik. Okay. Jadi kita terus, bagaimana kita nak sarankan pengambilan neoganik ini kepada customer ataupun prospek kita. Okay, kita lihat. Okey, saranan pengambilan untuk neoganik untuk memelihara kesihatan adalah 1 hingga 2 stick setiap hari. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk tujuan terapi. Okey, jika seseorang individu tu ada permasalahan kesihatan, memang dia dah makan ubat dan sebagainya, okey, kita sarankan 2 hingga 4 stick setiap hari. Okey, kita nak tahu. Tadi Cik Mazhar ada katakan penting juga saranan pengambilan ini untuk kita betul-betul memanfaatkan neoganik ini. Caranya bagaimana? Tambah dalam air sejuk, kacau dan minum segera. Kenapa dengan air sejuk? Supaya dia dapat mengembang dengan baik. Kalau dengan air suam, dia akan berketun sehingga badan kita tak dapat untuk manfaatkan serat ataupun fiber dalam neoganik ini untuk kesihatan kita. Okey, itu saranan yang pertama, okey, untuk take note. Okey, yang kedua, setelah pengambilan sarankan untuk minum 1 gelas air. Supaya apa? Dia dapat membantu dalam mengembangkan fiber dalam perut kita, supaya dia dapat bertindak dengan lebih baik. Dan yang ketiga, tipsnya adalah banyakkan minum air. Cukupkan pengambilan air setiap hari sekurang-kurangnya 8 gelas setiap hari. Okey, berkaitan dengan neoganik ini, okay, kita nak tahu mungkin ada keadaan kesihatan yang tertentu untuk kita hati-hati dengan pengambilan neoganik, terutama untuk orang yang mengalami gastritis. Gastritis ni bahasa kedokterannya, tapi yang bahasa umumnya gastrik, iaitu sakit perut. Okey. Untuk orang yang ada gastrik ni, kita sarankan untuk kalau boleh mulakan dengan 1 stick setiap hari terlebih dahulu. Bagaimana lihat seseorang individu itu bereaksi dengan produk ini, iaitu neoganik ini. Okey, kalau ada permasalahan, kita boleh sarankan pengambilan neoganik ini selepas makan supaya bagi mengelakkan keadaan gastrik itu bertambah teruk. Okey, kalau gastrik ni simptom-simptomnya seperti bloating, okey, pedih ulu hati, kemudian kebong perut. Jadi untuk individu yang ada masalah ini, pengambilan neoganik adalah kita sarankan ambil dulu dalam 1 stick setiap hari, kemudian terus makan, kemudian kalau tak boleh juga kita sarankan selepas makan. Okey. Mungkin ada persoalan yang ingin ditanyakan di ruangan komen. Berkenaan dengan neoganik ini. Okey, semua dah faham apa fungsi daripada neoganik ini, apa kelebihannya, apa yang kita nak sarankan kepada siapa, bagaimana saranan pengambilannya. Saya harap anda semua faham berkaitan dengan neoganik ini kerana fungsinya pembersihan usus dan darah, pengawalan berat badan dan juga detox. Jadi dengan individu yang seperti ini kita boleh sarankan. Okey, baik. Okey, terima kasih Kak Mazhar. Alright, itu okey, ada soalan. Neoganik sesuai ke untuk individu dengan tinggi gula?
Jelas seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, kerana inorganik ini terdiri daripada serat larut air dan juga serat tidak larut air, dia membantu dalam pembersihan darah, terutama untuk individu yang ada permasalahan kencing manis, tinggi gula ni, kencing manis ataupun diabetes. Jadi memang sangat disarankan untuk individu seperti ini. Okey. Seterusnya, budak umur 4 tahun boleh ambil inorganik tak? Okey. Memang serat memang diperlukan oleh setiap peringkat umur. Jadi boleh untuk kanak-kanak umur 4 tahun untuk mengambil inorganik, tetapi jumlahnya separuh daripada yang dewasa, iaitu 1 stick setiap hari maksimum. Okey. Itu daripada saya lah. Okey. Jadi inorganik sesuai tak untuk kanak-kanak? Jelas, inorganik memang sesuai untuk kanak-kanak untuk amalkan jika ada permasalahan kesihatan ataupun untuk mencukupkan pengambilan serat setiap hari. Okey, baik. Sepertinya okey, sepertinya tak ada soalan lagi. Okey, saya teruskan kepada produk kita yang kedua. Yang penting juga. Okey. Salah satu produk pertama, star produk kita, iaitu LEAF, Life Enzyme Advanced Formula. Okey. Mungkin boleh anda kongsikan di ruangan komen. LEAF untuk apa? Okey, boleh kongsikan di chat box. Okey, LEAF ni untuk apa? Sambil-sambil kita berkongsi pada malam ini, LEAF biasanya anda sarankan untuk apa? Mungkin sebelum sambil-sambil anda berkongsi, saya ingin menjawab soalan ini. Okey, bagi yang masih dalam perhatian untuk darah tinggi, okey, daripada Puan Yani Jaafar, dalam masa 3 bulan bacaan darah tinggi, umur dalam 37 tahun, tentu memang sesuai untuk mengamalkan inorganik supaya dapat membantu dalam permasalahan darah tinggi. Okey, dapat membantu mengawal. Kerana darah tinggi ini dia sangat berkait rapat dengan pengambilan garam kita setiap hari. Okey. Jika pengambilan garam kita yang tinggi setiap hari, tentu individu seperti ini bagus untuk menggunakan ataupun mengamalkan inorganik ini. Sebab kita tahu garam memang banyak hidden dalam makanan kita. Sama ada itu roti ke ataupun fast food, dan bagaimana even dalam masakan kita tak cukup secubit atau 2 cubit, biasa kita tak tambah untuk rasa yang lebih baik. Jadi pengambilan garam yang biasa memang di rakyat Malaysia ni memang tinggi sedikit pengambilan garamnya. Jadi memang sesuai untuk amalkan ini. Boleh diambil sekali dengan lift, boleh. Yang pasti tentunya dalam paling maksimum air yang suhu biasa. Kalau boleh nak gabungkan, tapi dalam air suhu biasa, tak boleh air yang suam, bagi mengelakkan kerosakan pada produk tersebut. Okey, kita teruskan. LEAF untuk apa? Okey, produk kita. Okey, LEAF ni, okey, 3 poin penting untuk anda tahu. Okey, dia terdiri daripada enzim kompleks. Terdiri daripada enzim penghadaman dan juga metabolik. Dia bukan saja untuk membantu penghadaman, malah LEAF berbeza daripada enzim di luar sana kerana mempunyai enzim metabolik. Metabolik ni apa? Dia membantu dalam metabolisme badan kita. Metabolisme badan kita terdiri daripada pengeluaran tenaga setiap fungsi sel dalam badan kita untuk menjalankan fungsi dalaman badan kita. Jadi LEAF terdiri daripada enzim penghadaman dan juga metabolik. Yang kedua, dia terdiri daripada biji-bijian tercambah yang tinggi enzim
dan juga tinggi nutrisi. Kenapa kita pilih biji yang tercambah? Kerana dia dalam biji yang tercambah ini mempunyai kadar enzim yang tinggi dan membantu meningkatkan nutrisi yang diserap oleh badan kita dengan lebih baik. Itu kelebihan daripada LAF ini. Dan yang ketiga, dia merupakan gabungan dua proses bioteknologi, iaitu MANAP dan juga NuFit. MANAP ni dia membantu dalam ekstrak metabolic enzim dalam bahan yang kita gunakan, dan juga NuFit dia meningkatkan lagi kadar keaktifan enzim itu sehingga 2 kali ganda berbanding dengan enzim lain di pasaran. Dan fungsinya ada 6. Yang pertama, memelihara persekitaran dalaman badan. Jadi dengan permasalahan apapun, permasalahan kesihatan apapun, dia dapat membantu dalam badan kita untuk berfungsi dengan lebih baik, kerana seiring bertambahnya usia kita, kadar enzim dalam badan kita akan berkurang, sehingga kita ambil enzim tambahan iaitu LEAF ini, dia dapat membantu dalam fungsi tubuh badan kita. Yang kedua, dia membantu meningkatkan penghadaman dan penyerapan. Ini individu yang ada permasalahan penghadaman, seperti gastrik tadi, ataupun penyerapan dia lambat hadam, membantu dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, antioksida. Dia mempunyai fungsi antioksida, anti radang dan juga antibakteria. Jadi orang yang ada permasalahan seperti kerap demam, kemudian ada permasalahan keradangan mungkin di kulit, ataupun kalau kita nak panggil sinusitis ataupun resdung, boleh gunakan LEAF ini. Kemudian yang keempat, dia membantu penyingkiran toksin. Itu pengambilan LEAF bersama Neoganic tadi, dia akan meningkatkan lagi kadar penyingkiran toksin dalam badan kita, kerana dengan LEAF dia membantu dalam persekitaran usus dan juga perut kita, sehingga dapat menyingkirkan toksin dengan lebih berkesan. Yang kelima, dia membantu membersihkan dan melancarkan darah. Membersihkan dan melancarkan darah. Kenapa? Enzim. Dia salah satu penelitiannya, dia membantu dalam mencairkan darah sehingga dapat bermanfaat untuk individu yang ada permasalahan darah yang pekat ataupun tekanan darah tinggi. Dan yang keenam, dia membantu pembentukan sel-sel baru. Pembentukan sel-sel baru ini bagaimana? Jika individu itu mengalami contohnya tadi, keradangan, oksida yang tinggi dan juga ada jangkitan bakteria, dia membantu badan kita untuk pulih dengan lebih baik dan juga dengan lebih lancar. Itu 6 fungsi daripada LEAF ini. Semua dengan jelas ada yang kongsi suara tak clear. Jelas semuanya? Alright. Bagaimana saranan pengambilan untuk LEAF ini? Yang pertama, untuk memelihara kesihatan untuk individu yang sihat, kita sarankan 1 hingga 2 stik setiap hari sebelum sarapan dan juga sebelum tidur. Dan individu yang ada permasalahan kesihatan, ataupun ada kita panggil sub kesihatan ataupun separa sihat, ada simptom-simptom dan sebagainya, boleh ambil sehingga 4 stik setiap hari. Itu bagaimana untuk anda sarankan pengambilan LEAF ini kepada customer ataupun prospek anda. Jika dia sihat, 1 hingga 2 stik setiap hari. Jika dia ada separa sihat ataupun simptom, ataupun telah mengalami keadaan kesihatan tertentu, dia boleh ambil sehingga 4 stik setiap hari. Tipsnya,
untuk tujuan menurunkan berat badan, ambil setiap selepas makan utama. Tadi sarana pengambilan umumnya ambil sebelum makan. Tapi untuk tujuan menurunkan berat badan, kita sarankan untuk makan LEAF ini setiap selepas makanan makan utama. Okey, seperti lunch, makan berat, lunch ataupun dinner. Jadi kita sarankan kerana dia dapat membantu dalam meningkatkan metabolisme badan kita sehingga makanan yang kita makan itu dapat diserap sepenuhnya dengan baik dan juga yang berlebihan dapat disingkirkan melalui proses detoksifikasi badan kita. Okey, baik. Tipsnya, okey, untuk pengambilan LEAF secara sendirinya, okey, masukkan dalam air suam, kacau dan minum. Atau mungkin setengah daripada kita, okey, untuk ambil LEAF ni terus ambil daripada paket, tapi sarankan minum air setelah mengambil LEAF ini. Saya tahu ada CBO di luar sana, dia memang koyak je LEAF ni, dia terus tuang dalam mulut. Tapi setelah itu, kita sarankan untuk minum air selepasnya. Okey, itu berkenaan dengan LEAF. Alright. Kita terus kepada, saya harap semua dapat faham. Okey, kita terus kepada produk yang ketiga, iaitu Royal Jelly. Okay. Satu produk yang sangat dekat juga dengan CNI ini, pasti semua orang tahu. Okey, biasanya Royal Jelly anda sarankan untuk apa? Okay, mungkin boleh berkongsi dengan kita di ruangan chat box. Okay. Sambil-sambil malam ini kita berkongsi secara santai. Okay. Daripada Tian Chiu Peng, okay, sebagai anti penuaan, nak kekal cantik, awet muda, daripada Puan Litna Rashid. Okay. Itu menarik apa yang anda kongsikan. Bila berkaitan dengan Royal Jelly, pastinya nak awet muda. Okay. Bagi yang nak kulit cantik kerana ada kolagen, stabilkan hormon, mengatur hormon dalam badan. Okey, baik. Okey. Kenapa betul apa ni perkongsian anda semua? Kenapa Royal Jelly ini mempunyai manfaat sedemikian? Kerana Royal Jelly ini adalah superfood. Okey, superfood ni adalah makanan yang lengkap dalam bentuk ringkas. Okey, dia merupakan terdiri daripada makro dan juga mikronutrisi, okey, dalam bentuk yang ringkas yang telah dihadamkan oleh lebah sehingga mudah untuk badan kita menyerap dengan sepenuhnya. Okey, yang pertama yang saya kongsikan, dia merupakan makanan lengkap semua kategori nutrisi. Terdiri daripada kategori nutrisi utama, okey, daripada karbohidrat, okey, lemak dan juga protein, dan juga ada vitamin dan juga mineral. Kita boleh sarankan untuk membina struktur badan, okey, untuk setiap sel dan juga kecantikan dan juga awet muda. Yang ketiga, okey, dia merupakan suplemen hormon. Okey, untuk mengatur hormon dalaman badan kita. Yang keempat, okey, kita boleh sarankan sebagai suplemen ataupun makanan kesihatan untuk membantu kesuburan. Dan yang terakhir, dia sebagai anti kanser kerana tinggi kadar satu nutrisi ini, iaitu 10-HDA. Okey, 10-HDA ini menurut penelitian dapat membantu merencat sel-sel kanser. Jadi untuk anda sarankan kepada 4 kategori ini. Yang pertama, untuk kecantikan dan juga awet muda. Sebagai orang yang ada permasalahan hormon, okey, sebagai contoh, terutamanya bagi wanita, ada masalah berkaitan dengan
menstruasi, boleh gunakan. Kemudian kesuburan, sama ada lelaki ataupun wanita, sangat kita sarankan. Dan juga sebagai makanan kesihatan untuk individu sebagai pencegahan kanser maupun kepada individu yang ada mengalami kanser. Jadi bagaimana kita nak sarankan pengambilan daripada Royal Jelly ini? Okey, untuk tujuan memelihara kesihatan, sarankan 1 hingga 2 bungkus setiap hari. Okey, dan individu dengan ada simptom maupun permasalahan kesihatan untuk tujuan terapi boleh sarankan 2 sehingga 4 bungkus setiap hari. Dan disarankan untuk ambil sebelum makan. Dan mungkin jaranglah, setengah individu ada permasalahan alergi terhadap produk lebah. Terhadap individu ini mungkin kita boleh elakkan daripada mereka mengambil daripada Royal Jelly ini. Jadi sangat penting seperti yang telah dikongsikan tadi, untuk kita tahu latar belakang ataupun riwayat daripada siapa yang kita nak sarankan. Jika dia ada alergi ataupun dia tak boleh nak makan makanan tertentu, untuk kita tahu. Jadi ini adalah bagaimana anda nak sarankan Royal Jelly dan juga saranan pengambilan. Menarik juga, ada yang berkongsi salah satunya berkaitan dengan kencing manis, betul? Kerana kencing manis adalah berkaitan dengan hormon dalam badan kita, sehingga dia dapat membantu. Jadi ketiga-tiga produk yang saya terangkan yang pertama ini, Neoganic, LEF dan juga Royal Jelly, dia dapat membantu permasalahan daripada kencing manis. Okey. Ada pertanyaan daripada Ahmad Syukri, asma boleh tak makan Royal Jelly? Okey, pendapat saya memang tak ada masalah untuk individu yang mengalami asma untuk mengambil Royal Jelly jika dia tidak ada alergi kepada produk lebah. Okey. Malah sangat baik untuk dia amalkan Royal Jelly kerana dia dapat membantu badan kita untuk membina sel sehingga dapat membantu permasalahan asma. Okey, terus kepada produk seterusnya yang ingin kita kupas pada malam ini, iaitu CP4000. Satu produk yang terbaru dilancarkan untuk apa? Baru-baru saja dilancarkan pada tahun lepas kalau tak salah saya. Collagen Peptide 4000 untuk apa? Mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen. Pet 3 awet muda. Okey. Untuk masalah sendi daripada Miss Shirin. Okey. Dan daripada narasi collagen, jelas. Namanya pun dah collagen peptide. Dia membekalkan collagen dalam badan kita. Alright, terus saja. Collagen peptide 4000 ni, dia merupakan protein yang diekstrak daripada sumber laut yang tinggi collagen, di mana 4000 mg setiap sachetnya. Dia bermanfaat untuk kecantikan kulit, fleksibiliti sendi dan juga kesihatan tulang. Manfaat yang untuk kulit dapat daripada collagen. Sudah tentu anda semua tahu, collagen memang dapat membantu daripada kesihatan kulit, sama ada dia dapat merawat, malah mencegah, dan juga mencantikkan kulit. Kemudian untuk fleksibiliti sendi, individu yang ada permasalahan berkaitan dengan sendi seperti keradangan sendi, ataupun kalau kita panggil, maafkan saya,
dia berkaitan dengan keradangan sendi lah, okey. Dia dapat membantu, okey. Dan yang ketiga, dia membantu kesihatan tulang kerana sendi yang sihat dia dapat bermanfaat kepada kesihatan tulang. Alright. Okey, bagaimana kita nak sarankan pengambilan daripada CP4000 ini? Okey, untuk memelihara kesihatan, kita sarankan 1 hingga 2 stick setiap hari. Untuk tujuan terapi, okey, 2 hingga 4 stick setiap hari. Okey, caranya bagaimana? Ambil terus, boleh tuang terus, okey. Ambil terus dari buka saja, makan, ataupun larutkan dalam 100 ml air sejuk, ataupun dengan tambah ke dalam minuman kegemaran anda. Okey. Dan tips seterusnya, jika individu tersebut ada alergi terhadap ikan, okey, elakkan pengambilan lah. Tapi jarang sangat berlaku lah. Kerana semalam ada persoalan dalam kelas MyRAS berkaitan dengan CP4000 ini. Okey, mungkin ada persoalan, boleh typekan di ruangan chat box. Okey, kita teruskan konsep produk yang seterusnya. Sebentar ya. Okey, produk seterusnya yang ingin kita kupas bersama malam ini adalah ecstasy. Okey, ecstasy digunakan untuk apa? Okay, mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen. Terutama dalam keadaan sekarang ni untuk kita tingkatkan daya imun badan kita. Ecstasy kita gunakan untuk apa? Okey, ada jawapan daripada video kita. Immunity untuk tulang, menguatkan antibody, mengandungi kalsium. Okey, terima kasih atas perkongsian anda semua tu. Alright. Kita nak tahu sebenarnya daripada ecstasy ini apa kelebihannya dan apa manfaatnya. Okey, dia merupakan vitamin C generasi ketiga, okey, dan juga diperkaya dengan kalsium. Dia merupakan generasi vitamin C yang bermanfaat kepada badan kita kerana pH-nya neutral dan setinggi 500 mg. Tinggi kadar vitamin C, dan juga kadar penyerapannya adalah 4 kali ganda berbanding vitamin C biasa, dan kadar penyimpanan dalam badan, okey, kerana kita tahu vitamin C ni adalah vitamin yang larut air, dia sangat mudah untuk keluar daripada badan kita, tetapi ecstasy kadar penyimpanannya dalam badan kita sehingga 2 kali ganda. Okay. Vitamin C ni adalah vitamin asas yang terlibat dalam 300 tindak balas biokimia dalam badan kita. Alright. Yang kedua, dia baik untuk imun badan. Jadi individu yang ada permasalahan imun badan yang lemah, bagus untuk kita sarankan ecstasy ini. Yang ketiga, dia menguatkan tisu penghubung. Okay. Sama ada itu sendi maupun kulit kita. Kulit kita pun adalah terdiri daripada tisu penghubung. Jadi dia bagus untuk keadaan tersebut. Okay. Yang keempat, dia sebagai vitamin yang tinggi antioksidan, dan yang kelima, dia bagus untuk anti-stres. Okay. Jadi kalau anda demam atau bagaimana, alright, ada keadaan demam, bagus untuk amalkan ecstasy ini. Dia membantu badan kita kurangkan stres sehingga mempercepatkan proses penyembuhan. Betul, terima kasih kerana membantu penyelenggaraan tulang serta gigi dan juga gusi. Alright, kerana ada
kalsium itu tadi. Alright. Bagaimana kita nak sarankan? Okey, untuk memelihara kesihatan 2 biji setiap hari. Okey, untuk tujuan terapi kita boleh sarankan sehingga 4 hingga 6 biji setiap hari. Okey. Dan untuk ada tips untuk anda semua ni, okey. Dengan individu yang ada masalah buah pinggang, hati-hati dengan pengambilan. Okey. Untuk individu seperti ini, masalah buah pinggang, kita sarankan maksimum 4 biji setiap hari, 2000 mg. Dan vitamin C daripada cyanide ini, ester C ini sesuai untuk individu yang ada permasalahan gastrik. Jadi kerana pH-nya neutral. Kalau vitamin C biasa, dia kadar asid dia adalah tinggi, sehingga dapat menyebabkan gastrik itu lebih teruk. Tapi dengan ester C tidak. Alright. Okey, saya lihat. Okay. Boleh lagi kita teruskan perkongsian kita pada malam ini? Right, sikit lagi. Kita pergi ke produk seterusnya. Okey, ini saya hope anda semua okey untuk berkongsi. Alright. Royal Honey, okey, salah satu daripada promosi bulanan kita. Royal Honey untuk apa? Mungkin anda boleh kongsikan di ruangan chat box. Melegakan saluran pernafasan. Terima kasih Puan Yitna Rashid. Okey. Adalah kongsi sebagai antiseptik. Boleh saya kongsikan juga, memang betul, kerana salah satu daripada penanganan luka ataupun luka, sama ada itu luka kecil manis ataupun luka biasa, okey, di hospital ada setengah hospital menggunakan madu untuk mempercepatkan proses penyembuhan. Tips untuk anda semua. Okey, kita nak tahu, okey, Royal Honey ni terdiri daripada 100% madu yang kita dapatkan daripada bunga Japanese pagoda, daripada dataran tinggi di China. Okey, yang pertama, fungsi dia adalah untuk memberikan tenaga kepada badan kita. Jadi kita nak puasa besok, sebelum kita habis sahur, kita amalkan Royal Honey ini. Okay. Yang kedua, dia sebagai antiseptik. Seperti yang saya kongsikan, bagus jika orang tersebut ada masalah demam, sakit, tekak, okay, dia bagus untuk Royal Honey ini, bagus untuk anti-inflamasi, alright, untuk batuk dan juga sakit kerongkong. Dan yang keempat, dia membantu penghadaman. Jadi individu dengan permasalahan penghadaman, okay, boleh cuba amalkan Royal Honey ini untuk mengatasi permasalahan penghadaman. Yang paling rapat dengan kita permasalahan itu adalah gastrik, okay, kembung perut dan sebagainya. Boleh cuba amalkan Royal Honey ini. Cara pengambilannya, okay, untuk dewasa, sarankan 1 sudu besar sehari, dan juga untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, untuk memelihara kesihatan, kita sarankan 1 sudu kecil sehari. Okay. Caranya, minum terus ataupun campur ke dalam air, ataupun tambah dalam minuman kegemaran anda. Okay. Ada sedikit tips untuk anda semua. Madu semula jadi mungkin berhablu, okey, dia ada ketulan dan sebagainya, okey. Jadi sedikit kelainan rasa dan juga rupa adalah normal, dan yang penting adalah cara penyimpanan. Okey, simpan di bawah suhu 30 darjah Celsius dan elakkan daripada pancaran matahari. Jangan simpan di dalam peti sejuk. Okey.
Kalau sekarang ni, okey, suhu sekarang panas kan, okey, suhu tinggi, jadi perlu simpan royal honey ni di kawasan di bawah suhu 30 darjah Celsius dan elakkan daripada pancaran matahari. Okey. Dan tip seterusnya, jika individu itu ada alergi terhadap produk lebah, elakkan pengambilan lah. Alright. Ada perkongsian daripada Cik Ahmad Syukri, sapu pada luka kemalangan, bila sembuh parut pun tiada. Betul, memang salah satu kelebihan daripada Royal Honey ini. Okey, madu. Alright. Terima kasih. Okey, banyak juga. Macam mana pula dengan masalah sakit tonsil yang bengkak dan bernanah? Okey. Daripada Nancy Freddy. Okay. Untuk permasalahan tonsil yang bengkak dan bernanah ni, boleh juga amalkan Royal Honey ini. Tapi yang paling penting untuk permasalahan tonsil ini adalah kita ambil makanan kesihatan yang tinggi antioksidan, tinggi antioksidan dan juga anti-inflamasi. Kita boleh sarankan LEAF. Okey. Untuk kita sarankan kepada permasalahan tonsil ini, vitamin C juga pun boleh. Alright. Dan juga mungkin noni jus pun boleh kita sarankan. Okey, baik. Sebenarnya ada banyak lagi produk. Kita dah kupas, tak salah saya ada 6 produk yang kita dah kupas, ada 4 lagi yang ingin kita kupas, tapi mungkin masa dah terlalu lewat. Okey, kita akan mungkin di sesi yang akan datang kita akan sambung lagi perkongsian berkenaan setiap produk. Okey, apa fungsinya, apa manfaatnya dan bagaimana sarana pengambilan. Okey, kita akan arrange nanti. Mungkin kita boleh berkomunikasi di WhatsApp, okey, EBLC. Bila kita nak buat, nanti kami akan tahu, kongsikan kepada anda. Tapi secara umumnya, okey, saranan pengambilan untuk produk-produk makanan kesihatan daripada CNI ini, okey, ada 3 kategori. Okey, yang pertama, okey, untuk individu yang sihat, kita sarankan untuk mereka amalkan 1 stick LAF dan juga produk suplemen CNI yang lainnya. Dosnya, saranan pengambilannya seperti yang ada di label, mudah je. Okey, 1 stick LAF ditambah dengan produk-produk yang lain, tengok dosisnya, saranan pengambilannya di label. Okey, untuk individu yang dengan permasalahan separa sihat, okey, kita sarankan 2 stick LAF digabungkan dengan produk suplemen CNI dengan dosnya, saranan pengambilannya sama seperti di label. Okey, dan individu yang ada permasalahan masalah kesihatan, keadaan kesihatan tertentu dan juga telah jatuh sakit, okey, kita sarankan 2 hingga 4 stick LAF dan digabungkan dengan produk suplemen CNI lainnya dalam dos terapi. Dos terapi ini bagaimana? 2 kali ganda berbanding dengan saranan pengambilan dos di label. Okey, sebagai contoh tadi, okey, saya ambil contoh CP4000 lah. Okey, CP4000, individu yang sihat kita sarankan 1 hingga 2 stick. Okey, kalau untuk orang yang individu yang ada permasalahan kesihatan, okey, kita boleh gandakan 2 hingga 4 stick setiap hari. Okey, baik. Dan penutupnya, okey, saya ingin kongsikan kepada anda semua, produk nutrisi daripada CNI ini adalah makanan kesihatan. Jadi orang yang nak memelihara kesihatan, dia boleh mengamalkannya. Dia juga boleh digunakan sebagai rawatan pencegahan untuk individu yang ada separa sihat dan dah mula ada simptom mengarah kepada sakit tertentu, boleh amalkan. Dan juga individu yang mempunyai permasalahan masalah kesihatan, dia sebagai rawatan dan juga terapi.
Ini adalah kelebihan daripada Activated Naturotherapy daripada CNI. Okey. Sekian saja daripada saya pada malam hari ini. Jika ada permasalahan seterusnya, mungkin kita akan kupas lebih lanjut di grup WhatsApp. Okey. Alright. Okey, sebelum kita berakhir, tentu anda semua kita nak sarankan kerana promosi bulanan ini kerana dia merupakan salah satu yang dekat kepada kita semua, kerana pengguna pastinya mahu untung yang lebih. Jadi setiap promosi yang kita berikan setiap bulan mempunyai nilai lebih sehingga anda boleh jimat lebih. Boleh kongsikan kepada prospek ataupun customer anda. Alright. Kita nak lihat promosi untuk bulan ini. Neoganic, beli neoganic besar 2, anda dapatkan percuma 2 neoganic kotak yang bernilai RM148, dan di sini saja anda boleh jimat sehingga RM148. Seterusnya, beli 2 neoganic, anda boleh dapatkan neoganic yang ketiga, neoganic kecil yang ketiga pada harga yang special hanya RM21, dan di sini boleh jimat lebih kurang RM50. Alright. Seterusnya, beli 2 Royal Honey pada harga special hanya RM99. Ini anda boleh jimat kalau tak salah saya dalam RM30 hingga RM40 berbanding harga sebenar. Alright. Dan di sini ada promosi juga, promosi terbuka untuk nutrition product, lebih daripada 360 PV ke atas anda boleh dapatkan HSC Omega dan juga ISP 18 serta SBS Coffee secara percuma yang bernilai RM307.50. Alright, lebih kurang Alright. Kemudian promosi terbuka juga untuk produk nutrisi di bawah 359.9 PV, daripada 240 sehingga 359.9 PV boleh dapatkan HSC Omega dan juga DMG. Alright, yang bernilai RM187.20. Ada juga promosi terhad 7 hari saja. Gabungan daripada CP4000 dan juga Ecstasy. Untuk CP4000, beli satu CP4000 anda boleh dapatkan yang kedua pada harga istimewa hanya RM50 sahaja. Alright. Jadi sangat berbaloi. Dan yang kedua untuk Ecstasy, beli 2 Ecstasy, anda boleh dapatkan Ecstasy yang ketiga pada harga special hanya RM30 sahaja. Di sini anda boleh jimat banyak, jatuh pada harga lebih kurang RM50 setiap kotaknya. Selain itu ada juga promosi sepanjang tahun, iaitu dalam wellness special package. Beli LEAF dan juga neoganic dapatkan percuma Royal Jelly 30 sachet dalam WSP Basic Health Pack. Jadi ada yang bertanya tadi, adakah ketiga produk ini boleh diambil bersama untuk permasalahan seperti kencing manis dan juga tekanan darah tinggi. Jadi boleh dapatkan promosi ini, dapatkan percuma Royal Jelly. Alright. Dan yang terakhir, satu daripada WSP, Wellness Special Package, beli 6 LEAF dan dapatkan percuma 2 LEAF 30 stick. Di sini bernilai lebih kurang RM300 percuma nilai percuma LEAF ini. Ini adalah promosi sepanjang tahun ini dalam Wellness Special Package. Sekian daripada saya untuk perkongsian daripada
berkenaan kenali produk makanan kesihatan CNI dan saranan pengambilan produk-produk CNI. Okey, itu saja. Tapi sebelum kita berakhir, saya ingin mohon kerjasama anda berkenaan dengan borang maklum balas kelas EBLC produk pada hari ini. Jadi kalau yang dah isi borang maklum balas ini, boleh typekan dan di ruangan chat box. Okey, saya mohon kerjasama anda semua untuk isikan borang maklum balas ini, dan kerjasama anda kami ucapkan jutaan terima kasih. Okey, sambil-sambil anda isi borang maklum balas ini, mungkin kita boleh ambil gambar bersama. Okey, boleh buka kamera semua. Kita ambil gambar sekali. Okey, kalau dah, jom kita ambil gambar. Jadi apa gaya hari ni? Hari ini kekal detox. Kekal detox. Kau detox je ni? Okey. Alright, so ada dua page Satu, dua, tiga page yang pertama. Alright, sekejap sekali lagi. Okey, so sekarang kita pergi kepada page yang kedua. Okey, alright, dah. Serahkan balik kepada Cik Zaidi. Okey, terima kasih kepada Cik Rizwan. Okey, teruskan kepada anda semua untuk isikan borang maklum balas tersebut, dan sehingga kita berjumpa di kelas EBLC produk pada ketika lainnya untuk kita sambung lagi, mungkin di masa yang akan datang, kerana banyak produk daripada makanan kesihatan yang belum kita kupas. Saya mohon maaf kerana telah drag masa sehingga hampir pukul 11 ini. Saya harap anda semua sentiasa dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kita akhiri kelas kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.